Abang ni terjemah dah rasanya. Tapi tak apa, kita terjemah sekali lagi. Ini bab pengharaman menjual buah tamar yang segar, yang masih di atas pokok, dengan tamar yang sudah dipetik, kecuali dalam kes araya. Yani jual itu maksudnya tukar, buah tamar yang masih di atas pokok dengan buah tamar yang telah dipetik. Itu haram, kecuali dalam bab araya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada jual beli secara muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah dijual pokok buah pokok kurma dengan tamar. Yang tamar ni yang sudah dipetik lah. Wal muhaqalah iaitu dijual zar', hasil tanaman gandum dengan gandum, yakni yang telah dipetik ataupun yang telah dituai. Wastiqra'ul ard bil qamh, dan menyewa tanah dengan gandum. Itu termasuk dalam muhaqalah. Diriwayatkan, dia berkata, Salim bin Abdullah telah memberitahu saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, jangan kamu menjual buah sehingga nyata baiknya, dan jangan kamu menjual buah, yakni tamar, bitamri, dengan tamar. Wa qala Salim berkata, akhbarani Abdullah memberitahu saya dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda membenarkan pertukaran yang seperti itu dalam jual beli ariyah, iaitu rutab dengan rutab ataupun dengan tamar. Baginda tidak membenarkan pada yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan untuk tuan punya ariyah menjualkannya dengan anggaran buah tamar. Dengan menganggarkannya dengan buah tamar. Boleh juga begitu. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan ariyah diambil oleh tuan punya rumah dengan menganggarnya dengan buah tamar, yakni yang telah dipetik, untuk mereka makan dalam bentuk buah yang masih segar, iaitu rutab. Dengan isnad satu lagi supaya tu juga riwayatnya. Dengan isnad satu lagi pun macam tu juga, cuma ada dia kata begini, wal ariyah itu ialah pokok kurma yang diberikan lil qaum, kepada orang, maka mereka menjualnya dengan anggaran buah tamar. Yang ini dengan menganggarkannya dengan buah tamar. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il ariyah, baginda membenarkan jual beli ariyah dengan menganggarnya dengan buah tamar. Yahya berkata, ariyah yaitu seseorang membeli buah pokok-pokok kurma untuk dimakan oleh ahli keluarganya dalam bentuk rutab, yakni buah yang masih segar, bi kharsiha tamran, dengan menganggarnya dengan buah tamar, yakni yang telah dipetik. Dari Zaid bin Thabit lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya, membenarkan araya dijual, ini berdasarkan anggaran. Buah itu berdasarkan sukatan. Dalam riwayat satu lagi itu, baginda bersabda, antu khadha bi kharsiha, yakni untuk diambil dengan cara menganggarkannya. Diriwayatkan dari Nafi' bihadzal isnad, dengan sanad tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan jualan atau jual beli araya
dengan menganggarnya. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan ahli kampungnya ataupun perkampungannya. Di antara mereka ialah Sahal bin Abi Hathmah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada menjual buah dengan buah. Ini buah di sini maksudnya buah tamar dengan buah tamar. Wa qala, dan baginda berkata, dzalika riba, itulah riba, tilkal muzabanah, itulah cara jual beli muzabanah, illa annahu, tetapi baginda telah membenarkan jual beli ariyah, yaitu satu pokok ataupun dua pokok yang diambil oleh ahli keluarga seseorang itu dengan anggaran, dengan menganggarnya dengan buah tamar untuk mereka makan dalam bentuk yang segar. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jualan ataupun jual beli ariyah dengan menganggarnya dengan buah tamar. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar lagi tadi juga, an ba'di, daripada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli darihi, yaitu daripada penghuni perkampungannya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Wa dzakara bimithli hadis, lalu perawi menyebutkan sama seperti hadis Sulaiman bin Bilal dari Yahya, cuma Ishaq dan Ibnul Muthanna menyebutkan di tempat ar-riba itu yaitu perkataan az-zabna, sementara Ibnu Abi Umar pula menyebutkan ar-riba di situ. Kemudian dengan isnad satu lagi seperti itu juga diriwayatkan dari Bushair bin Yasar maula Bani Harithah, bahawa Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah, kedua-dua mereka ini menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muzabanah, yaitu jual ataupun tukar buah dengan buah, yakni buah tamar dengan buah tamar, kecuali kepada tuan-tuan araya, kerana baginda mengizinkan kepada mereka. Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya, beliau berkata, saya telah berkata kepada Malik, adakah Daud bin Husain telah menceritakan kepadamu dari Abi Sufyan maula ibni Abi Ahmad dari Abi Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jual beli araya dengan menganggarnya, yaitu pada buah yang kurang daripada 5 wasak, ataupun pada jumlah buah ataupun banyak buah yang pada 5 wasak, sebanyak 5 wasak. Daud syak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 5 wasak ataupun kurang daripada 5. Qala, Malik menjawab, ya, dia ada meriwayatkan begitulah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Muzabanah ialah menjual buah dengan buah secara bersukat ataupun dengan bersukat, dan menjual buah anggur dengan buah zabib secara bersukat. Seterusnya riwayat daripada Nafi' bahawa Abdullah memberitahunya bahawa Nabi SAW melarang daripada muzabanah, iaitu menjual thamarin nakhl, buah pokok kurma dengan tamar secara bersukat, dan menjual inab dengan zabib secara bersukat, dan menjual hasil pertanian dengan gandum secara bersukat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Muzabanah ialah menjual thamarin nakhl bitamr, kailan seperti tadi juga, dan menjual zabib dengan inab, ini tukar dengan bersukat. Wa an kulli thamarin, dan melarang menjual semua buah bi kharsiha dengan menganggarnya. Ini berdasarkan anggaran.
Diriwayatkan dari Ibn Umar bahawa Rasulullah SAW melarang daripada muzabanah. Muzabanah iaitu dijual buah yang berada di atas pokok tu dengan tamar, yang di tamar yang telah dipetik, bikailin musamman, yang dengan sukatan tertentu, yang berdasarkan sukatan tertentu. In zada, kalau ia lebih, maka itu adalah hak saya, yang boleh kepada saya yang dapat. Kalau kurang, fa'alayya, maka saya yang menanggungnya. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata Rasulullah SAW telah melarang daripada muzabanah, iaitu seseorang menjual buah kebunnya. Kalau kebun itu kebun kurma, iaitu jual dengan apa? Dengan tamar, secara bersukat. Dan kalau kebun itu kebun anggur, maka dijualnya dengan zabib, secara bersukat. Dan kalau miliknya itu berupa apa ni, ladang ataupun sawah, larang iaitu menjualnya bikaili ta'amin, dengan menyukat makanan. Nabi SAW melarang daripada semua itu. Dalam riwayat Qutaibah, au kana zar'an, ataupun haknya itu berupa hasil pertanian. Yang satu lagi tu pun supalah, semua supal. Jadi kalau kita baca dah saat ni, kira-kira tu muzabanah tu jelas dah tu makna muzabanah. Cumanya ada beberapa perkara yang tidak jelas, iaitu ariyah ataupun araya atau apa makna, dan anda pun tidak terjemah, pakai sebut gitu. Sebab ada beberapa makna dia, sebab payah nak terjemah, nak melera hak mana payah, nanti kita sebutkan kemudian. Jadi muzabanah, walaupun sudah jelas dah dari segi terjemahan saat ni, sudah jelas dah. Tapi oleh kerana kita tak biasa guna cara tu, boleh jadilah kita tak berapa nampak lah, Jadi pada dasarnya kita kena tahu asas dia dulu. Pada dasarnya tukar bahan ribawi dengan bahan ribawi yang sama jenis dia tak boleh lebih kurang, tak boleh. Dia kena sama sukatan dia. Misalnya bahan ribawi ni apa dia? Makanan lah, jadi riba lah. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis tu, dia jadi riba kalau kita tukar tu tidak sama. Jadi sama ada dari segi timbangan dia ataupun dari segi sukatan dia tu kalau tidak sama. Katakanlah kita tukar beras dengan beras. Zaman dulu dia duit ni kurang, dia panggil jual beli tu. Tukar tu jual beli. Hakikatnya tukar. Jadi orang ni bagi beras dia, orang ni bagi beras dia. Bagi tu tidak sama. Orang ni secupok, ni dua cupok. Tak boleh, jadi riba, haram. Jadi riba, haram lagu tu. Supaya juga jual hak ni tak tentu, tak boleh, tak tentu. Dia kena sama. Tak kira dari segi mutu dia. Dari segi mutu dia tak kira. Seperti baru ni kita sudah sentuh dah secara sepintas lalu, dari segi mutu tu sebab apa tidak kira, sebab pada hakikatnya makanan itu semuanya mengenyangkan. Dan kita manusia saja yang membeza-bezakan, yang mengatakan ni lebih baik mutu dia. Sebab apa? Sebab putih putih. Jadi sebab putih, jadi comel, beras tu nampak panjang, molek, tidak pecah-pecah, maka kita kata ni beras molek. Bau, kalau misalnya kita kata bau sedap, kita kata beras molek. Mana kalau kita beli dengan cara duit biasa ni, tentu sekali tidak sama harga dia. Yang ni mengikut anggapan orang lah, tak cara hakikat dia tu. Mengikut anggapan orang kata ni beras ni molek, beras ni lebih, maka jadi mahal lah. Tapi kalau nak kira, kalau tukar beras dengan beras lah pun, oleh kerana beras ni harga murah lah, kita kata beras ni pada pandangnya orang, dia kata kurang molek, beras ni molek. Kalau nak kira tukar tak sama pun tak apalah, semua duit lah kita beli kan.